الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat lagi kita bersama bagi menyambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan kita berhenti pada bab menyatakan berkenaan hadis dengan yang keempat, Ustaz. Hadis yang keempat kan? Bab menyatakan berkenaan dengan wasiat bagi wanita. Wasiat bukan bagi terhadap wanita. Wasiat terhadap ataupun tentang wanita. Baik, jom kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa an Amr ibn al-Ahwasi al-Jushami radhiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشك ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة والعاني الأسير شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير والضرب المبرح والشاق الشديد. فقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذوهن به والله أعلم. Kata Maulana Al-Imam An-Nawawi daripada Amr bin Ahwas. Daripada siapa? Amr bin Ahwas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ni, kata Syekh yang mensyarahkan hadis ini, dikatakan dia hanya meriwayatkan 2 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bukan banyak hadis lah.
Baik. Apa dia? Annahu sami'an nabi. Bahawasanya dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hajjatil wada'. Pada haji perpisahan. Hajjatil apa? Hajjatil wada'. Pada haji perpisahan. Hajjatil wada' adalah haji perpisahan ni. Maksudnya haji yang pertama dan yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijrah. Pada bila? Pada tahun apa? 9 Hijrah. Dan kembali baginda daripada haji tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam gering kemudian wafat sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang yang hadir bersama dengan Nabi pada ketika haji wada' itu? Dikatakan lebih daripada 100,000 orang. Lebih daripada apa? 100,000 orang. Boleh? Dia berkata macam mana orang ulama dulu kira-kira macam tu. Kan? Rupanya depa kira by apa? By ruang. Dulu kira-kira kawasan Masjidil Haram tu boleh untuk apa? Masuk lebih daripada 100,000 orang. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah untuk menunaikan haji wada', haji perpisahan, kira-kira penuh semua masjid itu keluar habis orang. Tu dia. Maka sebab tu dia boleh tahu, maka orang yang menghadiri ataupun dengan orang yang itu menghadiri, dia dianggap sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa semua? 100,000 orang lebih. Boleh? Baik, apa dia? Yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ba'da an hamidallah wa asna alaih. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, wa zakara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara tu yang mengingatkan tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala, wa wa'aza, dan menyampaikan nasihat yang bersesuaian lah. Okay, sekarang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa Ustaz? Muka surat berapa? Ini saya tak tahu. Yang ni Cik Liha, siapa yang ceritakan ni? Saya tak ada yang ceritakan Makcik Jasni. Wasiat pesan-pesan kaum kepada kaum wanita. 57. Yalah, muka surat berapa? Berapa Tak tahu. Saya sama buku sama Ustaz. Itu 57. Okay, Rosmin. 57. 157. Ya. Okey. 157. Okey, terima kasih. Wa qala, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi highlight dalam banyak-banyak nasihat tu satu nasihat. Apa dia? Ala, itu nasihat berkenaan dengan orang perempuan. Wastausu bin nisa'i khairat. Maknanya apa? Nabi kata aku nasihatkan supaya berlaku baik pada kaum wanita. Itu kata Rasulullah SAW. Wastausu bin nisa'i khairat. Fa innama hunna awanun. Maka mereka sesungguhnya itu adalah tawanan di sisi kalian. Itu dia. Dan Nabi ibaratkan isteri ni macam tawanan bagi suami. Macam mana jadi tawanan bagi suami pula? Macam mana Cik Leha tu? Tawanan bagi suami tu. Iyalah, isteri tu dia, kita kata apa? Dedikasi ke semua. Fokus dia, minda dia untuk kesejahteraan rumah tangga. Tu orang panggil apa? Orang perempuan. Ada ke orang perempuan kita ada masa nak keluar-keluar? Nak keluar nak pergi jalan-jalan dengan apa semua? Kalau macam orang perempuan saya, orang perempuan kawan-kawan saya duk nampak tengok dia pun. Memang depa ni tak dan lah nak keluar pergi mengetih-ngetih macam orang lelaki ni. Menyembang sana, menyembang sini. GP sana, pergi sini. Memang semata-mata hidup depa adalah untuk apa? Anak-anak, suami dan anak-anak. Jadi dunia depa menjadi kecil gitu. Itu maksud apa dia? Tawanan di sini. Macam ibarat tawanan, duduk dalam kurungan. Gitu. Maka depa tu dah susah dah kata Nabi. Sekarang ni kita pun dalam tawanan. Duduk rumah je. Ada. Ini tak ada ketawanan juga kita apa? Duduk dalam rumah, tak ada apa-apa. Kan? Makcik Leha ada duk pergi ke minum-minum teh, kopi ke dulu? Atau duk jaga anak dulu?
Ada ke? Tak ada. Mana Dan Ustaz? Dia pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan, reuni Mana setiap Dan? hari. 24 jam. Ha? Tak ada. Anak ada lah. kecil-kecil lagi. Daripada kalau kita jaga anak kita, tambah-tambah anak masih kecil lagi apa semua, siapa yang jaga tu? Isteri kita juga jaga. Dia tengok mak kita pun bagaimana dia jaga kita sepenuhnya. Boleh faham kat situ? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira zalika. Maknanya dia betul, Nabi kata, betul isteri ni ibarat tawanan. Tetapi kalian tidak memiliki daripada mereka itu lain daripada itu. Apa maksud dia? Dia macam tawanan. Isteri ni macam tawanan. Tapi dia bukan hamba kita. Boleh faham tak? Dia tawanan tapi dia bukan apa? Hamba kita. Itu maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita miliki daripada isteri kita ni, ada isteri kita tolong jaga anak-anak kita, isteri kita bersama dengan kita, isteri kita begitulah menjaga kita. Boleh faham? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa melainkan bahawa mereka mendatangi fahisyah. Mereka mendatangi fahisyah tu maknanya mereka mendatangi dosa yang jelas, perkara keji yang apa? Yang jelas, maknanya dia penusyus lah, dia ingkar pada suami lah. Fa in fa'alat, kalau depa buat, fahjuruhunna fil madaji', maka jauhkan mereka daripada tempat tidur. Ini cara nak tarbiyah lah. Tarbiyah apa? Isteri. Kalaulah isteri tu nusyus. Nusyus ni apa? Nusyus ni apa? Tak menunaikan hak-hak rumah tangga. Boleh? Fa in fa'alat fahjuruhunna fil madaji'. Maka jauhkan mereka daripada, tinggalkan mereka daripada tempat tidur, wadribuhunna, dan pukullah mereka, tetapi bukan dengan pukulan yang menyakitkan. Macam mana? Pukul jangan menyakitkan, Cik Liha. Pukul macam mana? Dikatakan pukul dengan, kata ulama, pukul dengan hujung baju, hujung kain. Kita ada apa? Contoh ni. Hujung ni, ni ambil hujung ni. Sakit tak? Tak lah. Tapi kalau lelaki ni dia pergi belasah bini dia, tu dia tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham itu? Maka pukul di sini, perbuatan di sini orang lelaki jangan buat kerana hawa nafsu, tapi kerana memang niat untuk mendidik si isteri dia. Itu kata yang menghuraikan hadis di sini. Boleh? Baik. Kata fa in ata'nakum, maka apabila isteri itu taat kepada kalian, fala tabghu alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari jalan untuk menyakiti mereka. Maksudnya isteri ni kalaulah dia baik, jangan kita pula dia jadi jahat. Anaya isteri kita itu dengan kita mencela dia ataupun kita memukul dia tanpa sebab dan sebagainya. Maka itu adalah nasihat Nabi SAW. Sebab orang Arab juga kasar-kasar kan. Jadi Nabi SAW mengingatkan perkara tu, highlight dalam satu nasihat sebelum baginda Nabi SAW wafat. Subhanallah. Ala, kata Nabi SAW. Ala ni maknanya ingatlah. Inna lakum ala nisaikum haqqa. Kata Nabi, sesungguhnya bagi kalian ke atas isteri-isteri kalian itu hak. Maknanya bini-bini kalian wajib laksanakan hak ini. Apa dia? Walin nisaikum alaikum haqqa. Dan kalian pun ada hak yang wajib kalian tunaikan kepada isteri-isteri kalian. Hak kalian apa? Hak kalian yang wajib isteri tunaikan. Maka hak kalian yang wajib ditunaikan isteri, alla yuti'anna farashakum, bahawa jangan ada yang berada, jangan membiarkan orang yang kalian benci berada di atas katil kalian. Itu dia.
Wala ya'zanna fi buyutikum, dan jangan diizinkan pada rumah kalian siapa yang kalian apa? Benci. Maksudnya apa dia? Apa maksud di situ kata Rasulullah SAW? Itu jangan isteri kita ini berlaku curang. Itu maksud dia. Bila kita jaga isteri kita elok-elok, maka apa? Isteri kita jangan sesekali berlaku curang terhadap apa? Suami. Itu satu. Okay, hak yang wajib ditunaikan oleh si suami untuk isteri apa pula? Ala wa haqquhum alaikum. Ingatlah bahwasanya hak isteri yang wajib kalian tunaikan, an tuhsinu ilaihim, bahawa kalian berbuat baik kepada mereka, fi kiswatihinna wa ta'amihin, pada pakaian mereka dan makanan mereka. Apa maksud dia tu? Iaitu memberi pakaian, tempat tinggal, nafkah yang layak kepada mereka. Itu maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Rawahu Tirmizi. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Saya rasa jelaslah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita. Kita pindah kepada hadis yang seterusnya. Mana hadis seterusnya tadi? Mana? Wa'an Muawiyah. Betul tak kat situ kan? Wa'an Muawiyah. Wa'an Muawiyah bin Wa'an Muawiyah bin Haidah. Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alaina ma haqqu zawjati ahadina alaihi qala an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbihha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil baiti. Hadisun hasanun rawahu Abu Daud. Wa qala ma'na la tuqabbih ay la taqul qabbahakallah. Itu dia. An Muawiyah, daripada Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin apa? Bin Haidah. Muawiyah bin Haidah ni, siapa dia ni Muawiyah bin Haidah ni? Dia tak cerita sangat berkenaan dengan biodata dia ni. Tak apa. Kita terus kepada hadis. Qultu, aku kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ni Muawiyah ni kata, wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang daripada kami ke atasnya? Maknanya hak isteri ke atas kami, apa kami kena tunaikan? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan. Apa maksud dia tu? Apa engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan? Maknanya apa yang kau makan daripada makanan yang layak, maka kena isteri hang makan juga. Itu. Jangan apa? Jangan bagi yang apa? Tak elok daripada makanan kepada isteri. Wa taksuha, sebagaimana hang pakai elok, bini hang pun kena pakai elok juga. Itu dia. Boleh? Wala tadribil wajha, dan jangan hang pukul muka. Tu dia, jangan pukul muka. Siapa Makcik Leha, Ibu Ros, siapa tak boleh pukul muka? Kesan. Pertama, muka ni anggota yang lemah. Anggota yang apa? Lemah. Yang kedua, muka ni kalaulah tu Makcik Leha sebut kesan tu. Kalaulah dipukul muka tu, maka akan zahir kesan yang tak elok di wajah sebenarnya orang tengok. Boleh? Muka ni orang tempat tengok. Maka jangan pukul. Pukul kat mana? Tapak kaki tu je. Jangan nak pukul pun. Boleh? Pukul pun jangan sakit. Tu dia. Wala tahjur. Dan janganlah engkau, kata Nabi SAW, janganlah engkau tinggalkannya. Maksud tinggalkannya tu apa? Jikalau dia itu nusyuz, melainkan dia rumah. Apa maksud tinggal ni? Maknanya janganlah sesekali engkau kita punya berjauhan daripada isteri, melainkan berjauhan ketika di rumah saja. Maknanya bini duduk bilik, kita duduk dekat ruang tamu gitu.
Ataupun kita duduk bilik, bini duduk kat ruang apa? Ruang tamu. Dekat tu je. Tapi jangan tinggalkan terus. Kita pergi rumah mana, tinggal ada seorang-seorang kat situ. Gantung tak tali, jangan buat macam tu. Boleh? Kesian pada apa? Kesian pada orang perempuan. Boleh? Habis kat situ. Ada tertinggal ni. Wala tuqabbih. Wala tuqabbih, ada tertinggal. Wala tuqabbih. Apa makna wala tuqabbih? Jangan sebut depan bini kita, moga Allah Ta'ala hina engkau. Oh, tu dia. Moga Allah Ta'ala celakakan kau. Jangan cakap itu. Tak boleh. Kata apa? Rasulullah SAW untuk orang lelaki kata demikian kepada isteri mereka. Faham tak? Baik. Okay, jom kita tengok hadis yang seterusnya pula. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan wa khiyarukum linisaihim rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini hadis pendek sahaja daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna dari kalangan mukminin itu pada imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian itu adalah sebaik-baik kalian pada isterinya. Tu dia. Jadi kalau jahat pada itu, itu teruklah tu. Baik. Wa an Iyas bin Abdullah, semua hadis yang seterusnya. Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dhi'ab. Abi apa? Abi Zubab. Abi apa baca dia tu? Abi Zubab. Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Zubab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه أبو داود بإسناد صحيح قوله زائرنا وهو بزال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون ثم راء ساكنة ثم نون أي اجترأنا قوله أطاف أي أحاط. Ni yang lain pula. Okay, baik. Okay, daripada siapa ni? Abdullah bin Abi Zubab. Abdullah bin Abi apa? Bin Abi Zubab. Diceritakan secara umum dia adalah ulama khilaf berkenaan dengan dia itu adakah sahabat ataupun tidak. Ulama khilaf. Boleh? Tapi dia di sini cerita macam dia itu sahabat lah. Dia kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah. Imak tu apa nak imak? Imak ni hamba Allah yang perempuan. Hamba Allah lelaki orang panggil apa? Abdun. Hamba lelaki yang apa? Hamba Allah lelaki orang panggil apa? Abdullah, betul tak? Hamba Allah perempuan orang panggil amatullah. Amatullah. Boleh? Okay, jamak dia adalah ima. Jamak dia adalah apa? Ima. Boleh faham? Baik. Maka kata Rasulullah SAW, hampa jangan sesekali pukul hamba-hamba Allah yang wanita ini. Faja'a Umar, maka datang Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dia, zairnan nisa. Orang perempuan ni
jadi berani. Bila Nabi SAW larang orang lelaki pukul orang perempuan ni pula jadi berani. Amboi. Jadi apa? Jadi gedebe. Dia maki lelaki dia. Berani pukul saya. Nabi larang pukul saya. Amboi. Dia macam tu pula. Nakal. Naik cocang, Ustaz. Naik docang. Kata Umar, dia jumpa Nabi. Oi, orang perempuan ni naik tocang Rasulullah. Maka bagilah kebenaran kami untuk pukul mereka juga. Boleh? Maka bila Nabi SAW bagi kebenaran untuk pukul, fa'atafa bi ali Rasulillah SAW an-nisa. Maka pakat beramai-ramai berbondong-bondong orang perempuan ni, pakat pergi jumpa keluarga Nabi. Maknanya bini-bini Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi SAW mengadu berkenaan dengan suami mereka. Mereka pukul kami. Kesian kami, mereka pukul. Gitu kan cakap kan. Maka kata Nabi SAW, kata apa? Sungguhnya ramai orang perempuan ni pakat mai mengadu ke isteri-isteri saya. Bahawasanya lelaki mereka pukul. Maka kata Nabi SAW, orang yang buat macam tu bukanlah orang yang baik. Tu dia. Nabi cakap tu terus. Laki mana yang pukul orang perempuan bukanlah orang yang baik. Tu dia. Terus Nabi SAW cakap macam tu. Boleh? Dia sepatutnya orang lelaki ni kena banyak sabar. Kan kita sebut sebelum ni, orang perempuan ni apa dia? Tulang rusuk, betul? Kalau kita cuba nak berbetul jadi patah. Tapi kalau tak berbetul, bengkok pula. Itu nak buat macam mana? Nak buat macam mana Ustaz? Nak buat macam mana? Oh, letih saya dengan bini saya. Sabar, insya-Allah. Sabar. Kan? Ada apa? Ada doa Ustaz nak ada Allah lembutkan hati isteri. Itulah doa lah kita doa. Ada apa? Ada seorang ulama Morocco, dia apa? Dia karang kitab berkenaan dengan apa? Kesabaran ulama-ulama ni terhadap isteri-isteri mereka. Tu dia. Rupanya banyak aja ni. Banyak aja apa? Apa ulama-ulama ni dapat isteri yang ganah-ganah. Allah sabar lah kan. Sabar. Boleh? Ada ni boleh cerita sikit tambahan lah. Boleh lah. Baik. Ada seorang ulama ni, Syekh Ali cerita kat kami dulu. Saya lupa nama dia. Nama dia apa tak? Lupa nama ulama tu. Boleh? Kita ambil lah Hamzah. Contoh Hamzah. Ulama tu kita ambil nama apa? Nama Hamzah. Boleh? Baik. Kira dia ni suatu hari bergaduh rapat dengan bini dia. Lepas tu dia kata, aku ni tak boleh tahan dengan bini aku ni. Boleh? Apa kena pergi keluar sat beruzlah. Dia ahli sufi, kan, dia kena keluar beruzlah lah. Tapi dia ulama usah lah, pergilah beruzlah. Bila pergi beruzlah tu, ada dia jumpa 3 orang. Depa ni geng apa? Geng uzlah, geng sufi yang beruzlah jugalah, berkhaluah jugalah. Maka dia kata, boleh tak aku join hampa berkhaluah kat sini lah? Kata dia kata boleh. Tapi dengan syarat. Setiap seorang setiap hari mesti dia ambil giliran untuk bawa makanan. Setiap hari mesti ambil giliran untuk bawa apa? Bawa makanan. Kawasan tu kawasan padang pasir. Gua padang pasir. Macam mana pula nak pergi cari makanan apa semua? Boleh? Mai hari yang pertama, orang yang pertama dia doa. Dia apa? Dia doa. Boleh? Maka dia doa dapat makanan dan Allah Ta'ala bagi pada dia makanan on the spot waktu tu. Dan dia bawa makanan tu pergi bagi kepada kawan-kawan dia yang lain. Nombor yang 2, berdoa. Ya Allah. Okay, boleh?
Dapat makanan, lepas tu bagi kepada apa? Bagi kepada apa? Apa kawan dia yang lain. Nombor 3 pun juga. Mai sampai giliran dia kata mampus dah. Ish. Depa ni doa ni ke semua makbul mustajab ni. Boleh? Kan? Depa tu kata kami bertawasul dengan sekian. Orang yang sebelum ni doa lah. Tapi hak yang lelaki tu, yang Hamzah tu dia tak tahu apa doa depa sebut ketika apa? Ketika depa doa tu. Maka dia pun kata, dia doa, ya Allah, sekian. Bawa apa dia? Bagilah aku makanan. Allah Ta'ala bagi kepada dia makanan macam dia bagi makanan kepada apa? Kepada orang-orang sebelum tadi. Orang lain terkejut. Ish, hang doa macam mana boleh dapat tu? Hang doa macam mana boleh dapat? Lepas tu Hamzah kata, aku tak boleh katakan aku nak bagi tahu hampa. Hampa kena bagi tahu aku dulu hampa doa macam mana? Hampa doa apa? Hampa doa macam mana boleh bagi dapat? Sebab aku kata, ya Allah, aku bertawassul dengan apa yang mereka tawassulkan ketika doa mereka. So, macam tu. Boleh? Maka ketika tu Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Lepas tu, terus apa? Mereka ni kata, Syekh ni Syekh Darini ni ingat tak? Syekh apa? Syekh Darini. Syekh Darini nama dia. Ulama besar Syekh Darini. Boleh? Maka hak yang apa? Ahli-ahli sufi tu kata, lah, ya ke? Kami berdoa bertawassul dengan Syekh Darini. Oh, ya ke? So apa Syekh Darini? Dia pun tak tahu kata tu Syekh Darini. Yang sufi tu tak tahu kata hak yang laki mai tu Syekh Darini. Sebab apa? Dia tu wali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah angkat darjat dia kerana dia sabar terhadap perangai bini dia. Tu dia. Dia kata, tak sangka macam tu nah. Apa anggap aku wali kerana pasal tu nah. Boleh? Terus lelaki tu balik. Pergi mana? Pergi apa? Pergi jumpa bini dia. Lepas tu dia kata, tak apalah yang nak pukul abang pun tak apalah. Sebab abang jadi wali ke lah. So dia marah ya. Dia kata ni dah tahu kata sahabat dengan bini jadi wali. Kata tak apa. Pukul pun tak apa yang. Tu dia. Sampai tahap tu lah. Boleh? Baik. Cerita apa? Syah Ali Jumaah berkenaan dengan sabar terhadap apa? Isteri. Boleh? Baik. Habis kat situ. Okay, seterusnya hadis yang terakhir daripada bab ini. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Rawahu Muslim. Dunia itu adalah mata'. Mata' ni dia keseronokan. Dan sebaik-baik keseronokan dunia adalah al-mar'atus salihah, isteri yang salihah. Rawahu Muslim. Dapat isteri yang salihah, isteri yang kita kata menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak suami, hak anak-anak, maka itu adalah sebenarnya keseronokan, kita kata kebahagiaan yang sebenar di dunia. Boleh? Baik, habis kat situ. Okay, seterusnya kita baca sikit lagi boleh? Ustaz. Kita baca babu haqqiz zauji ala imraatihi. Okay, sekarang ni kita nak bincang berkenaan dengan hak suami ke atas isteri. Maknanya apa yang wajib isteri tunaikan terhadap suami mereka. Okay, kita baca. Qala Allah Ta'ala الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في بابي قبله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها
la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda anha. Boleh? Okay, sekarang ni kita nak tahu berkenaan dengan kewajipan isteri. Okay, firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa nak qawwamun? Orang yang sangat-sangat bertanggungjawab ke atas wanita. Boleh? Sebab apa dia bertanggungjawab ke atas wanita? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Kerana Allah Ta'ala muliakan suami-suami ini terhadap isteri-isteri mereka. Maknanya ada something Allah Ta'ala beri kemampuan kepada orang lelaki, tak beri kemampuan pada orang isteri. Yalah, bekerja kuat, banting tulang, tu bukan kerja isteri, kerja orang perempuan. Kerja lelaki je kena pergi keluar, dia bekerja cucuk tanam jagung, tu dia. Boleh? Tanam timun, macam cik dia kan? Macam-macam. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan kerana apa yang mereka infakkan daripada nafkah kepada isteri mereka. Boleh? Maka fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka kata Allah Ta'ala, kalau laki dah tunaikan tanggungjawab, isteri pun kena tunai tanggungjawab. Apa dia tunai tanggungjawab dia? Fassalihat. Maka jadilah wanita yang apa? Salihah. Qanitat, yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bini punya, lupa mayang. Jangan lupa puasa, jangan lupa bergiam-giam. Hafizatul lil ghaib, dan menjaga apa yang ghaib. Maknanya cerita-cerita dalam kelambu jangan duk cerita ke orang. Jangan duk bawa cerita pasal suami dia kepada orang lain. Padahal patutnya diri hak keluarga dia ada perlu diselesaikan oleh ahli keluarga dia sendiri. Boleh? Sebab tu bukan apalah makcik Rehan macam-macam ibu-ibu yang lain. Saya rasa tak sukalah bila ada orang panggil apa? Ada orang panggil confession, confession. Keluahan perasaan di media sosial. Kan? Ada luahan perasaan media sosial. Laki saya gini buat gitu gini. Boleh? Jadi apa saya kena buat? Cik dia bagi minta pandangan. Apa saya kena buat? Selalunya orang yang bagi nasihat tu, saya duk tengoklah, bukan orang yang nak bantu sangat pun, tapi nak merosakkan lagi ada rumah tangga. Itu dia. Jadi patutnya kita hak keluarga ni kita settle sendiri. Ataupun dalam ahli keluarga terdekat dah tu cukup je. Jangan duk buat-buat mulut kepada apa, tambah pula untuk disebarkan di media sosial, Facebook dan sebagainya. Itu adalah suatu yang kita kata tak sangat-sangat tak elok lah, jelek lah bagi masyarakat Islam. Boleh ya? Kata Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala, adapun hadis-hadis berkenaan dengannya adalah seperti hadis Amr al-Ahwas yang telah terdahulu sebutannya. Okey, sekarang ni ada hadis yang baru dia daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila memanggil suami akan isterinya ke ranjang, ila firashi, ke katil, falam ta'tihi, tapi isteri itu tak mau, fabata ghadbana 'alaiha, maka suami itu jadi marah kepada isteri dia tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ni, malaikat melaknat isteri tadi sehinggalah subuh. Itu dia. Sehinggalah subuh. Tak mau bersama dengan si suami. Sebab apa alasan tak mau ikut dia? Padahal suami itu bila bersama dengan isteri, dapatlah kita panggil menghilangkan
kita kata benda-benda yang boleh membawa kepada kerosakan di luar. Nanti dia taklah pandang orang perempuan lain, dia pandang bini dia cukup lah. Gitu. Jadi bila bini dia asyik tak mau gitu sebagainya, maka dia akan meninggikan lagi risiko untuk si suami terjebak dalam apa? Kayu tiga dan juga penzinaan wa'yazubillah. Sebab tu malaikat ini melaknat perangai isteri yang sedemikian. Boleh? Baik. Habis kat situ. Iaitu dia cerita riwayat-riwayat lain yang lain lebih kurang sama. Kita baca yang seterusnya, hadis yang seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idnih wa la ta'zan fi baitihi illa bi'idnih. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafzul Bukhari. Bukhari. Baik, apa maksud dia? Mana tadi? Okey. Wa an Abi Hurairah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, mana tadi? Salah. Nah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahil. Apa makna la yahil? Tak harus. Apa makna tak harus? Haram lah. Tak harus bagi isteri untuk berpuasa. Wa zawjuha syahidun. Wa zawjuha syahidun. Sedangkan suaminya itu hadir. Bukan musafir, duduk situ di rumah. Kena minta izin suami untuk berpuasa dulu. Boleh? Apa dia tu? Puasa apa tu? Kita kata puasa dimaksudkan di sini puasa qada ataupun puasa sunat. Ustaz, puasa qada ni kena buat cepat. Yalah, puasa qada kena buat. Tapi adakah mesti disegerakan dengan betul-betul segera? Qada kena segera. Macam lihat kena contoh habis Raya Aidiladha kan? Habis Raya Adha. Habis Raya Aidilfitri. Raya kedua kena buat ke? Kau boleh tangguh sikit? Boleh Ustaz. Boleh tangguh. Boleh tangguh. Dia kena maklumkan pada suami, bang, tak izin lah yang nak puasa besok lah. Kena gitu. Nak puasa qada, suami pun jangan duk tangguh-tangguhnya. Bagilah dia sikit, cat. Begitulah juga puasa sunat. Puasa sunat lagi lah. Kena minta izin suami. Boleh? Kata Muhammad Syekh lagi, wala ta'zanu fi baitih. Dan tidak boleh untuk isteri itu memberi izin siapa masuk ke rumahnya melainkan dengan izin yang jelas daripada si suami. Boleh faham? Dia kena jaga-jagalah juga bab yang demikian. Hadis yang seterusnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi muttafaqun alaih. Okey, tak di sini. Ini sebenarnya hadis ni pun kita dah baca dah sebelum ni. Cuma dia ulang balik sebab kena tajuk. Kena apa? Dengan tajuk ni. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kullukum ra'in. Sekalian daripada kalian itu pemimpin. Artinya ra'in tu maknanya orang yang bertanggungjawab. Dan sekalian daripada kalian itu bertanggungjawab ke atas rakyat dia. Fal amir, maka pemerintah itu ra'in. Ra'in maknanya orang yang bertanggungjawab. Dan lelaki itu bertanggungjawab terhadap ahli keluarganya. Dan orang perempuan bertanggungjawab
ke atas rumah suami dia dan anaknya. Maka sekalian dari kalian itu, maksudnya sekalian semua kalian itu ra'in, pemimpin, dan sekalian itu adalah mas'ul. Mas'ul maknanya orang yang bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya. Muttafaqun alaih. Ni maksudnya poin dia cerita apa? Cerita pasal isteri itu kena jaga suami dan kena jaga anak-anaknya. Jadi maksudnya dia ada tugas dia. Si suami pun ada tugas dia. Raja pun ada tugas dia. Pelajar pun ada tugas dia. Semua ada tugas dia. Itu maksud kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh faham tak? Kita ambil hadis yang Keempat. semua pendek-pendek, semua dia macam senang, tak perlu nak syarah sangat. Dah habiskan kot bab ni. Kita ambil kepada bab yang seterusnya insya-Allah nanti. Okay, kita berhenti pada bab nafkah nah. Boleh? Kita habis dah bab ni lah. Sebab Adi dia macam pendek-pendek, tak perlu sangat untuk kepada kita syarah. Boleh Ustaz. Boleh nak? Boleh. Cik Leha bangun. Cik Leha. Boleh. Cik Leha. Ish, apa diam itu? Diam, tak kata apa pun. Banyak cakap. Dah lah pagi orang lain cakap lah Ustaz. Panas. Cik Yasin sihat ke? Alhamdulillah sihat Ustaz. Okay, baik. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Tengok lah tu. Bikin gedompol. Cik Leha ni nak kena. Maaf ya Ustaz. Sorry. Okay, baik, Kenyataan Ustaz, kenyataan. Kenyataan, amboi. Ada je Cik Leha. Okay, baik. Wa an Abi Ali Talq bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الرجل إذا دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن. Itu dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ali Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau si suami memanggil isterinya lihajatin, kerana ada apa? Hajat, ada urusan, ataupun urusan suami isteri lah. Fal ta'tihi, maka dia kena datang dengan segera. Wa in kanat 'ala tanur, meskipun mereka berada di atas oven roti. Itu dia. Tanur tu oven apa? Oven roti. Kan dulu oven roti kan buah tanah kan. Atas tu. Jadi kena apa? Panah-panah apa pun keadaan kena hadir juga, pi juga pada suami. Kalau suami minta untuk dilaksanakan hajat. Boleh ya? Baik. Kemudian kata Maulana Musannif, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي وقال حديث حسن. Kata Nabi SAW, kalaulah aku menyuruh seorang untuk sujud bagi seseorang, nescaya aku arahkan isteri untuk sujud kepada suami dia. Itu dia. Dia kata apa? Nabi sebut apa di sini? Tugas besar isteri itu. Perlu dilaksanakan kepada apa? Suami. Dan juga apa? Suami itu ada tugas besar untuk dibuat kepada isteri itu. Dan isteri kena apa? Kena bersyukur dengan apa yang dilaksanakan oleh si suami. Faham tak? Baik. Hadis yang seterusnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala jannah rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu daripada Ummi Salamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana saja perempuan yang mati, isteri yang mati sedangkan suaminya itu redha terhadapnya, pasti dia masuk ke syurga. Tu dia. Masuk ke mana?
Firdaus. Ya Rab, moga Allah Subhanahu wa taala jadikan si suami redha kepada kita dan si isteri redha kepada kita. Pakat-pakat kita masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang seterusnya, wa an Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjuha minal hurin aini la tu'zihi qatalaka Allahu fa innama huwa indaka dakhilun yushiku an yufariqaka ilaina, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Apa maksud dia tu? Dari Muaz. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berkata, janganlah si isteri menyakiti suaminya di dunia. Jangan si isteri tu apa dia? Apa? Janganlah si isteri tu menyakiti suaminya itu di dunia. Kita kata apa? Ataupun maksud dia bukan ini. Bukan jangan. Tidak sesama sekali si isteri menyakiti suami, melainkan akan berkata isteri suami dari kalangan bidadari, tu dia. Melainkan kata apa? Isteri suami dari kalangan bidadari, la tu'zihi. Janganlah engkau menyakitinya. Qatalakallah. Moga Allah Ta'ala memerangimu. Fa innama huwa indaka dakhilun. Maka hanya saja si suami itu di sisi engkau dakhilun, hanya saja tetamu pinjaman. Yushiku an yufariqaki ilaina. Hampir-hampir si suami itu akan berpisah dan berpindah kepada kami. Tu dia. Maksud dia apa tu? Macam just ni. Dia kata apa? Nabi kata, suami ni isteri dia takkan sesekali menyakiti si suami, melainkan si suami ni sebenarnya Allah Ta'ala dah sediakan bidadari di syurga. Bidadari di syurga tu dah maki si isteri yang buat jahat kepada suami dia. Boleh? Si apa? Bidadari tu kata apa? Jangan hang sakiti si laki tu. Hang tu Allah Ta'ala bagi pinjaman sat saja laki tu kepada hang. Tu. Hampir-hampir laki tu Allah Ta'ala ambil balik daripada apa? Daripada hang dan bawa kepada aku. Tu kata apa? Bidadari di syurga. Bolehlah? Itu dipanggil pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya hadis yang terakhir, Wan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ataupun adarru 'ala rijali minan nisa, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meninggalkan setelah kewafatan aku satu fitnah pun, satu ujian pun yang lebih mudarat ke atas lelaki berbanding wanita. Itu dia maksudnya. Wanita ni kalaulah dia tak menjaga diri dia, lelaki pun tak menjaga diri dia daripada tipuan wanita, maka akan apa? Rosak serosaknya. Jadi kita minta lah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita, memperbaiki diri ahli keluarga kita, dan menyelamatkan kita daripada semua fitnah. Fitnah wanita, fitnah harta, fitnah apa, fitnah dajjal dan sebagainya. Jadi moga Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Babun nafaqati 'alal 'iyal, bab menceritakan berkenaan dengan nafkah ke atas ahli keluarga. Tadi tugas wanita, hari tugas lelaki pula. Kewajipan memberi nafkah kepada ahli keluarga. Wallahu taala a'lam. Sekadar itu saja kita bincang pada petang ini, pada tengah hari ini. Insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa azza wa ajal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiru وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين